Jadi cikgu harap kita sama-sama bagi yang terbaik lah untuk diri kita. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan proceed kepada kita punya kelas hari ni. Kelas hari ni kita tak berat pun. Bukan nak kena angkat dumbbell 5 kilo, bukan kena angkat dumbbell 10 kilo, maksudnya tak berat nak masuk dalam kepala. Okey. Jadi untuk kelas kita ni awal-awal untuk bulan 2 cikgu dah ada ajar satu benda. Alamak, santai. Okey, untuk kelas kita bulan 2 fokus kita apa? Fokus kita adalah tentang algebra. Cikgu ada bagi tahu dah, algebra. Okey, jadi malam ni pun kita nak buat algebra. Algebra ni dia terbahagi kepada dua. Satu nama dia ungkapan algebra. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, satu lagi nama dia persamaan algebra. Okey, apa beza dua-dua ni? Apa persamaan dua-dua ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Inilah yang dua muka surat je kita nak buat hari ni. Dua muka surat. Habis dah kelas kita. Okey, jadi kita sebelum kita masuk kepada sesi latihan, okey, kita nak pergi kepada soalan nombor 1 ni. Kita nak kena tahu apa yang kita nak buat ni. Sekarang ni, soalan nombor 1 ni cikgu nak tanya kamu semua. Soalan nombor 1 ni ungkapan algebra ke persamaan algebra? Persamaan. Apa? Nazhan, apa? Ungkapan ke persamaan? Persamaan. Okey, Nazhan ada cakap persamaan. Khairina, kalau dekat soalan nombor 1 ni, nama dia ungkapan ke persamaan? Persamaan. Okey, persamaan. Okey. Aiden, dekat depan ni persamaan ke ungkapan? Persamaan. Okey. Okey, Wan Rifki, soalan nombor 1 ni persamaan ke ungkapan? Persamaan. 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 Okey. Ya. Jadi, Wan Rifki cakap apa tu? Persamaan ke ungkapan? Persamaan. Powernya kelas ni. Kenapa tak ada orang cakap dia ungkapan? Tapi tadi awal-awal tadi cikgu ada dengar orang ada cakap ungkapan. Okey. Jadi ini adalah persamaan algebra. Bagus. Cikgu kan sebelum dalam minggu ni cikgu dah ada 4 kelas tau sebelum ni. Kelas form 5, kelas form 1, form 2. Lepas tu cikgu tanya, ni persamaan ke ungkapan? Masing-masing cakap ni ungkapan. Okey, tak apa. Betul, bagus. Wow, bagus. Okey, jadi dekat sini yang kita nak belajar pada kelas kita hari ini, okey, ini adalah huruf. Jadi bila kamu nampak dia huruf, maksudnya dia adalah tentang algebra. Cikgu nak kamu faham benda ni betul-betul. Okey, bila orang cakap ni persamaan, betul lah. Ini adalah dikira sebagai persamaan. Bagus. Tak ada orang betul lagi tau. Kelas ni je betul. Okey. X per 2 tambah 11 sama dengan 19. Okey, kalau kita nampak simbol sama dengan dekat sini, yang cikgu buat warna merah tu, ini simbol sama dengan ataupun kita panggil dia equal to. Okey. Jadi dekat sini itu nama dia persamaan. Okey, bagus. Okey, yang kedua, ungkapan. Apa maksud ungkapan dengan persamaan? Okey, kalau ungkapan X per 2 tambah 11, dia stop sampai situ sahaja. Ini adalah persamaan sebab dia ada sama dengan.
Yang ini dikira sebagai ungkapan sebab dia tak ada sama dengan. Kenapa cikgu kena terang ni? Okey, yang pertama adalah sebab bila nanti kamu jumpa soalan, dia kata apa? Dia kata selesaikan. Dia suruh kita selesaikan sahaja. Ataupun dia tambah selesaikan persamaan berikut. Ataupun dia tambah selesaikan ungkapan berikut. Okey, kita tengok. Kalau cikgu cakap selesaikan ungkapan, maksudnya jawapan akhir kamu mesti ada huruf. Maksudnya X per 2. Contohlah, bila cikgu cakap, tengok tahu. Okey, bila cikgu cakap selesaikan. 3x tambah 5x tambah 7. Okey, ini adalah ungkapan. Selesaikan ungkapan berikut. Jadi bila dia kata selesaikan ungkapan algebra berikut kan. Jadi 3x tambah 5x kita dapat 8x tambah 7. Okey, cikgu nak tanya kamu, 8x tambah 7 ni boleh tambah tak? Tak boleh. Tak pandai. Dia tak boleh tambah. Kita kena biar dia sampai sini saja. Inilah bentuk jawapan ungkapan. Inilah bentuk jawapan kalau dia bercakap tentang ungkapan. Maksudnya jawapan dia walaupun dia cakap kalau walaupun dia cakap bagi harga sebuah makanan. Bagi harga nasi lemak. Okey, dia tak kata bagi harga nasi lemak. Kalau dia bagi ungkapan, harga nasi lemak dia boleh jadi macam ni. RM8X tambah 7. Itu maksud ungkapan. Ada ramai orang tak faham. Okey, dia ingat, okey, bagi harga nasi lemak dalam ungkapan algebra. Soalan dah cakap dah dalam ungkapan algebra. Dia pergi bagi harga nasi lemak, dia punya kedai dekat depan rumah dia. Okey, dia kata, okey, nasi lemak depan rumah saya RM2 seporsi satu. Okey, jadi dekat sini bila kita jumpa soalan yang bercakap tentang ungkapan, umur ke, nasi lemak ke, sesuatu yang objektif, jawapan dia akan jadi macam ni. Walaupun kita nampak pelik, contohlah, bagi tahu luas untuk padang sekolah tu dalam ungkapan algebra. Dalam ungkapan. Maksudnya kamu akan jumpa jawapan dia macam ni. Jangan pelik. Jangan pelik. Sebab memang macam tu dia punya jawapan. Bentuk jawapan dia. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita yang ni kan ramai salah masa form 4. Masa form 4 ramai salah. Tak apalah tu, nanti kita pergi. Okey, yang kedua, kita pergi kepada persamaan. Bila cikgu cakap persamaan, dia kata apa? Selesaikan persamaan berikut. Contoh dia bagi jawab soalan macam tu kan. Selesaikan persamaan berikut. Okey, jadi sorry ni cikgu kita buat sama dengan. Okey, selesaikan persamaan berikut. Contoh, 3x tambah 7 sama dengan 10. Okey, jadi kamu kena faham. Bila dia cakap selesaikan persamaan berikut, jawapan akhir kamu, dia mesti menceritakan tentang berapa nilai huruf yang ada dalam persamaan tu. Kalau huruf dia bercakap tentang X, maksudnya dia nak suruh kamu cari X tu sama dengan apa. Bukannya kamu tinggal dia macam ni. Selalu sangat orang buat macam tu. Masa UASA hari tu pun, ada juga yang dah buat silap dah. Banyak buat silap. Jadi dekat situ cikgu sedih lah. Cikgu sedih sebab banyak hilang markah. Selalunya soalan-soalan yang melibatkan persamaan 3 ke 4 markah. Kamu boleh cek kertas kamu. 3 ke 4 markah satu soalan. Dan dia boleh jadi ada 1, 2, 3 soalan. Banyak. Jadi ini adalah bentuk jawapan dia. Jelas ke setakat ni semua? Boleh faham ke? Okey, bagus. Jadi yang ni cikgu nak kamu betul-betul pegang dalam diri kamu. Kalau soalan bercakap tentang ungkapan, kamu jangan pelik pula kalau jawapan akhir dia macam ni. Tapi kalau jawapan tu dia ada sama dengan, maksudnya jawapan akhir kamu mesti kamu kena cari X tu sama dengan berapa. Ataupun huruf tu sama dengan berapa. Nilai huruf tu tersebut. Inilah perbezaan ungkapan dan persamaan. Daripada segi dia punya orang kata bentuk dia. Daripada segi bentuk dia. Okey, habislah. Okey, bagus. Good job. Kelas ni kelas yang pertama jawab dengan betul. Okey, jadi bila kita nak pergi kepada kat depan ni,
kat depan ni, bila cikgu cakap kita nak selesaikan soalan dekat depan ni, maksudnya bila kamu nampak sama dengan dekat soalan nombor 1, kamu nampak sama dengan. Dekat soalan nombor 2, kamu nampak sama dengan. Soalan nombor 3, muka surat 1, muka surat kedua, kamu nampak sama dengan. Ni sama dengan. Maksudnya apa? Maksudnya hari ni yang kita nak belajar adalah cari nilai X. Berapakah nilai X tersebut? Okey. Jadi itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, dah ready ke belum ni semua? Nak dengar suara sikit, dah ready ke belum? Okey, bagus. Okey, jadi kita nak mula selesaikan dengan mencari nilai X. Dan cikgu akan terangkan contoh dulu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan terangkan setiap reason dia. Kenapa cikgu buat? Cikgu akan terangkan sekali dengan reason dia. Sebab dia. Okey, jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Contoh pertama. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Yang ni kita dah belajar dah. Tapi tak apa, kita cuba buat lagi sekali. Ni 2 step. Okey, X per 2 tambah dengan 11 sama dengan 19. Kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Maksudnya apa? Maksudnya X tu kena tinggal seorang-seorang. Jadi bila X tu kena tinggal seorang-seorang dekat tempat tu, ada 2 nombor kamu kena alih. Mana? Yang ini nombor 2 dan nombor 11. Cikgu nak soal kamu. Kita nak alih nombor 2 dulu ke nombor 11 dulu? Siapa boleh jawab? Nombor 2 dulu ke nombor 11 dulu? Ada tak nak bagi jawapan? Nak? Okey, cikgu ada dah jawapan nombor 2. Lagi. Eden rasa nak alih nombor 2 ke nombor 11? 11. Okey. Ada dah 2 orang jawab. Nazhan rasa nak alih nombor 2 ke nombor 11? Nombor 11. Nombor 11. Okey. Jadi kita pergi kepada dia punya jawapan. Jawapan dia adalah kita alih nombor 11 dulu. Jawapan kita adalah kita alih nombor 11 dulu. Sebab apa? Sebab dia kita alih nombor 11 dulu, kita akan nampak 11 dan 19 sebutan serupa. Apa maksud sebutan serupa? Sebutan yang tak ada huruf. Ataupun sebutan yang sama huruf. Kamu kena faham, bila kita bercakap tentang persamaan, dia sebenarnya yang ni satu sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua, itu sebutan ketiga. Nampak? Okey, jadi dekat sini, bila dalam matematik, kalau kita nak selesaikan sesuatu, sila selesaikan dulu sebutan yang serupa. Jadi sebab itulah 11 pergi jumpa 19. Sebab dia gang, keadaan dia sama. Dua-dua tu tak ada huruf dekat sebelah dia, tak ada huruf dekat atas dia, tak ada huruf dekat bawah dia. Jadi dekat sini kita selesaikan X per 2, kita pergi kepada 19. 11 ni positif sebab apa? Sebab kita tengok dekat belakang dia simbol dia positif. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Pandai. Dia jadi negatif. Jadi 19 tolak 11. 19 tolak dengan 11 kita dapat 8. X per 2. Okey, sekarang barulah kita alihkan 2. Okey, bila kamu nampak huruf dengan nombor tu duduk dalam keadaan pecahan. Okey, dia sebenarnya dalam keadaan darab ke bahagi? Cikgu nak tanya kamu. Bila dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Okey, dia dalam keadaan bahagi. Itu penting. Sebab bila kita bercakap tentang persamaan, kalau kita salah menentukan dia dalam keadaan apa, maksudnya kita salah bawa dia sebagai keadaan apa. Contoh kalau dekat sini cikgu dah setkan
Dia dalam keadaan bahagi. Bila kamu nampak dia dalam pecahan, sebenarnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Darab. Iya, dia jadi darab. Darab. Jadi dekat sini kita selesaikan X sama dengan 8 darab dengan 2. Lepas tu kita dapat 8 darab 2 dapat 16. Kalau cikgu setkan X per 2 ni bahagi darab, maksudnya 2 ni pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi jawapan akan lain. Jadi itulah dia soalan nombor 1. Sebenarnya cikgu nak pergi soalan yang lagi kompleks, tapi cikgu perasan satu benda, cikgu tengok untuk silibus form 3 paling kurang pun ada 2 je kena alih. Jadi dekat sini kita kukuhkan sebelum masuk kepada kita punya minggu depan. Minggu depan lagi sekali lah. Okey, jadi inilah contoh yang pertama, X tu sama dengan 16. Jelas ke semua? Cikgu terang kat depan, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi inilah dia soalan nombor 1 dekat depan. Cikgu tunjuk. Okey, jadi cikgu akan tunjuk. Ini salin tau, salin. Okey, kita akan pergi pula kepada contoh nombor 2. Kita akan pergi kepada contoh nombor 2. Okey, ini contoh nombor 2 kita. Okey, X per 7 tolak dengan 6 sama dengan 1. Okey, X kita dekat sini. Cikgu salin balik soalan. X per 7 tolak 6 sama dengan 1. X kita dekat sini. Okey, kita ada yang nak kena alih, ada 2 nombor. Sama ada 7 dengan 6. Cikgu nak tanya, alih 7 dulu ke alih 6 dulu? Okey, pandai. Khairina, alih mana dulu Khairina? 6. Okey, pandai. Kita alih 6 dulu. Aiden, kenapa kita alih 6 dulu Aiden? Sebab dia sebutan serupa. Ya, dia adalah sebutan serupa. Jadi ini dia punya sebab. Sebutan serupa. Kalau kamu nak pandai matematik, kamu, setiap benda yang berlaku, kamu boleh terangkan kenapa. Kamu jangan macam ni. Dia beza tau, dua orang yang belajar. Okey, nama seorang ni nama dia A. Nama seorang ni nama dia B. Kalau cikgu dia, ni cikgu dia. Cikgu dia suruh buat sesuatu, okey, A dan B ni buat. A dan B ni dia buat apa yang cikgu dia suruh. Tapi beza dia, A ni dia tahu dia buat apa. Kenapa cikgu suruh buat ni. Tapi B ni, dia tak tahu kenapa cikgu suruh buat dia ni. Jadi dekat situ, yang A ni bila dia tahu kenapa, bila dia tahu sebab apa cikgu suruh buat dia macam tu, ilmu yang dia dapat tu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tu maksudnya ilmu yang boleh guna. Yang boleh dia guna. Kalaulah kamu jadi orang yang B ni, kalau cikgu tu suruh buat sesuatu, tapi kamu tak tahu kenapa. Tak tahulah kenapa, kamu percayalah ilmu tu menjadi ilmu yang dia tak boleh nak guna. Ilmu yang dia boleh pakai sampai situ je. Ilmu tak guna pun. Macam kasar kan ayat tu, ilmu tak guna. Okey, maksudnya soalan B tu, budak B tu, kalau cikgu bagi lagi soalan bentuk macam ni, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, cikgu tak bagi sekarang. Kalau sekarang dia boleh buat. Okey, cikgu bagi setahun lagi, tahun depan tu cikgu bagi. Dia tetap tak boleh nak selesaikan. Sebab apa? Sebab dia tak tahu kenapa cikgu tu suruh buat. Jadi tak kisahlah pelajaran matematik ke, sains ke, BM ke, BI ke, kalau kamu boleh jumpa reason dia kenapa cikgu suruh buat macam tu, maksudnya kamu boleh ingat apa yang cikgu cakap. Bila kamu tahu reason sesuatu, kamu boleh guna ilmu tu. Okey, jadi itu sajalah. Okey. Jadi soalan nombor 2, soalan nombor 2 ni kita punya alasan adalah sebutan yang serupa. Jadi X per 7, 6 ni pindah ke sebelah, 6 ni negatif. Ingat negatif ni dekat belakang. Jadi bila negatif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Ya, dia jadi positif. Jadi 1 tambah dengan 6, jadi 1 tambah dengan 6 kita dapat 7. X per 7.
Okey, jadi 7 ni dalam keadaan bahagilah, dia macam biasa dekat sebelah. Bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi dekat sini kita akan nampak X 7 darab 7. Jadi bila 7 darab dengan 7, kita dapat 49. Inilah contoh nombor 2. Jelas ke semua dua contoh yang cikgu dah tunjuk kat depan? Boleh. Okey, bagus. Okey, dua dah contoh cikgu tunjuk. Kita proceed kepada contoh yang ketiga. Cikgu nak masing-masing contoh yang latihan yang ketiga, soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Dengan soalan nombor 4. Dia adalah perbezaan dia sikit, tapi sama je konsep dia. Okey, boleh mula buat sekarang. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Ingat tahu nasihat cikgu tadi. Kalau kamu boleh jumpa reason je, percayalah ilmu yang kamu belajar dekat sekolah ke, dekat pusat tuition ke, kamu boleh aplikasikan dekat dunia betul. Selalunya bila kita tak nampak ni sebab kita tak ada kesedaran tu. Bila orang ada kesedaran? Bila dia susah. Contoh, bila dia tak ada air kat rumah kan. Okey, dekat situ barulah dia nak aplikasikan ilmu dia macam mana nak dapatkan air. Sebab itulah kalau kamu ada satu jumpa buku ni kan, buku seorang budak Afrika. Dia bukan belajar tinggi-tinggi pun. Tapi dia kaji dia pergi library kan, dia pergi library, dia kaji. Bila dia kaji, dia just ambil beberapa ilmu je. Tapi dia berjaya buat kincir air. Dia boleh pakai ilmu yang dia pakai tu. Sebab dia tahu sebab apa. Kenapa kincir tu kena bulat? Kenapa bukan petak? Dia tahu kenapa. Oh, sebab kalau bulat, dia punya jalan lagi bagus. Lagi lancar. Okey, cuba buat tau nombor 3 dengan nombor 4. Dah siap hantar dekat cikgu semua? Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp. Kejap cikgu ambil barang. Jadi work up. Wah, Rifki boleh buat ke tu nombor 3 dengan nombor 4? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Dah siap hantar kat cikgu semua? Hai. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar dah dekat cikgu. Okey, waalaikumsalam. Bagus. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Okey.
Okey, waalaikumsalam. 1 minit lagi ya semua. Waalaikumsalam. Aiden apa buat ke tu Aiden? Dapat. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan proceed kepada soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4, salin tau. Siapa-siapa yang tak tahu salin. Siapa yang dah buat, kalau salah salin pembetulan. Siapa yang betul, buat semak. Sebab cikgu tak tahu legak, tak tahu juga jawapan dia. Okey, tapi cikgu tahu cara. Okey, jadi masing-masing cikgu nak proceed kepada soalan 3 dengan soalan 4. Boleh ke semua cikgu nak proceed kepada soalan 3 dengan soalan 4? Okey. Okey. Ramai sikit suara. Cikgu nak dengar suara ramai sikit. Boleh ke cikgu nak proceed 3 dengan 4? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita proceed kepada soalan 3 dengan soalan 4. Masing-masing tengok kat soalan 3. Okey, soalan contoh 1 dengan contoh 2. Kita tengok yang kita kena alih 11 dengan 6. Apa beza dekat soalan 3 ni? Yang kita kena alih adalah ada 2 nombor. Apa tu? Masing-masing tengok ke depan. 12 tambah X per 5 sama dengan 20. Ada 2 nombor. 12 dengan 5. Okey, kenapa cikgu tunjuk soalan nombor 3 ni adalah sebab cikgu nak kamu tahu yang kena pindah dekat sini adalah 12. Tak kisahlah. Takut kamu ingat daripada contoh 1 dengan contoh 2. Oh, yang pindah dekat, yang kena pindah lah yang dekat dengan simbol sama dengan. Yang dekat dengan simbol sama dengan. Bukan. Bukan. Yang kena pindah adalah sebutan serupa. Jadi kat sini kita nampak 12 dengan 20 tu adalah sebutan serupa. Okey, jadi kita pindahkan 12. Lagi satu dekat 12 ni kita tak nampak simbol dia. Simbol dia apa dekat 12 tu? Cikgu nak tanya kamu. 12 tu dalam keadaan positif ke negatif? Positif. 12 ni dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ya, pandai, positif. Jadi dekat sini bila kamu dah dapat tentukan dia adalah positif. Ingat positif kalau di awal. Tengok ni X per 2 tak nampak pun simbol dia. Dia sebenarnya dia positif. Ni X per 7 tak nampak pun simbol dia. Sebenarnya dia positif. Jangan kamu fikir dia kongsi simbol. Yang ni 19 kan dia di awal. Ni sebenarnya 19 ni positif. Satu ni pun positif. Jangan kamu ingat dia kongsi. 11 ni positif. X per 2 tu positif. Sama juga dengan 12. Jangan kamu ingat cikgu cakap positif, tiba-tiba kamu ingat positif yang kat depan cikgu ambil. Salah. Jadi dekat situ, setiap nombor dia ada simbol dan simbol dia belakang dia. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita akan dapat X per 5 sama dengan 20. Kat sini dia jadi positif 12. Bila kita alihkan dia jadi negatif 12. X per 5, 20 tolak 12. Kita dapat 8. 5 pindah ke sebelah. Bila 5 pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi X sama dengan 8 darab 5, kita dapat 40. Ini jawapan soalan nombor 3. Jelas ke semua soalan nombor 3? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, lepas tu kita pergi pula kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4 apa beza dia ni? Okey, apa beza contoh 1, contoh 2, latihan 3 dengan soalan nombor 4? Okey, contoh nombor 1, X dia berada di kiri. Apa maksud kiri?
Okey, kamu kena ingat, setiap persamaan kan dia ada sama dengan 1. Sama dengan ni mesti dia kena duduk tengah-tengah. Angkat tangan kiri, yang berada di kiri sama dengan yang ini, nama dia left side. Ataupun dalam bahasa Melayu kirilah, belah kiri. Okey, angkat tangan kanan. Jadi yang ni kita panggil dia right side. Jadi dekat sini kita panggil dia belah kanan. Jadi contoh 1 nombor duduk belah kiri. Contoh 2 nombor duduk belah kiri. Contoh 3 pun latihan 3 pun dia duduk belah kiri. Tapi nombor 4 dia duduk belah kanan. Ada beza ke? Itu je beza dia. Tapi konsep nak selesaikan dia tu sama je. Jadi dekat sini cikgu selesaikan. Maksudnya bila kita nak selesaikan X per 4 tolak 3 sama je konsep dia. Kamu tetap kena alihkan 3 ke sebelah. Sebab apa? Sebab dia sebutan serupa. Jangan kamu ingat dia jadi berbeza. Konsep tu tak berubah. Walaupun bentuk boleh berubah. Walaupun nombor boleh berubah. Walaupun huruf boleh berubah. Tapi konsep tak berubah. Jadi kita akan alih 3 tu dulu. 3 ni dekat belakang dia negatif. Jadi bila kita tengok dia negatif, negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi dekat sini 3 tambah 3 sama dengan X per 4. 3 tambah 3 dapat 6. X per 4 baru kita alihkan 4 bahagi ke sebelah jadi darab. 6 darab 4. Jadi dekat sini 24 sama dengan X. Ada yang tak cakap kat cikgu selama cikgu buat latihan kan? Cikgu tak biasalah nombor dulu. Apa maksudnya? Contoh, dekat sini kita buat X sama dengan 16. Kita sebut huruf dulu baru nombor. Dekat contoh nombor 2 kita sebut X sama dengan 49. Kita sebut huruf dulu baru nombor. Tapi dekat soalan nombor 3 pun sama. X dulu, nombor huruf dulu baru nombor. Tapi pergi kepada soalan nombor 4, nombor dulu, 24 kan nombor, sama dengan X. Tak selesa lah. Kalau kamu tak selesa, jawapan kamu 24 tu sama dengan X. Kamu terbalikkan sahaja X sama dengan 24. Tapi kalau kamu buat macam ni pun betul, macam ni pun betul. Itulah dia perbezaan. Ingatlah, latihan yang cikgu bagi bukan saja-saja. Ada beza dia. Jelas ke semua soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu harap masing-masing boleh buat. Khairina, jelas ke Khairina? Boleh faham ke semuanya? Boleh. Okey. Siapa yang salah salin pembetulan? Siapa yang tak tahu pun kena salin pembetulan. Akilah, jelas ke Akilah yang cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey. Jadi dekat sini kita buat latihan soalan 5 sampai nombor 8. Daripada 4 dah latihan yang cikgu dah bagi penjelasan. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 5 sampai nombor 8. Cikgu bagi masa 6 minit. Cuba buat Jangan tak cuba buat. Jangan tak cuba buat. Cikgu ada pesan sangat dekat student cikgu kan. Kalau kamu tak buat sekarang, cikgu nak tanya kamu bila lagi kamu nak cuba buat? Bila lagi kamu nak tunggu kamu dapat soalan USA tu? Soalan USA ni cikgu Aman dah ajar. Aduh, ruginya tak buat. Ramai yang cakap masa tu. Ramai yang cakap macam tu masa USA. Ini soalan cikgu Aman ajar, keluar sebiji. Alamak, baru menyesal lah tak cuba buat. Okey, jadi dekat sini manfaatkan masa kelas kita, cuba buat soalan 5 sampai nombor 8. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh? Boleh. Mana? Okey, baik. Hantar kat cikgu Waalaikumsalam. Bagus. Pandai. Cikgu cek je yang tadi. Cikgu pun tak tahu jawapan. Lepas buat baru cikgu tahu jawapan. Okey, cuba buat Boleh. Okey. Yang salah salin pembetulan. Salin pembetulan ya.
Bagus, pandai. Bagus, Atiab. Bagus, pandai. 40, 24. Okey, bagus, pandai. Good job, Faris. Tak faham, tanya cikgu. Kalau ada perlukan pertolongan, tanya je cikgu. Bagus, Aiden. Okey, 40, 24. Bagus. Okey, buat 4-4. Dah buat 5, 6, 7, 8. Cikgu minta izin pergi tandas kejap. Aiden, cikgu nak pergi tandas kejap, boleh ke Aiden? Boleh. Kejap semua. Okey, semua minta maaf cikgu tak pergi tadi. Okey, dah siap hantar kat cikgu Cikgu, Ya. yang nombor 8 tu kan ada negatif X per 3 tu. Negatif tu. Itu nanti cikgu bagi tahu. Cuba Umar Rafiki buat je. Buat tahu semua. Okey, 1 minit lagi. Nombor 8 tu terlupalah cikgu. Okey, bagus. Ya, macam tu lah. Sorry cikgu penita habis tak buat, tak apa. Nombor 8 lupa tak apa, nanti cikgu tunjuk
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cukup 6 minit. Jadi Khairina dapat buat tak tu Khairina 5, 6, 7, 8? Dapat 8 je tak buat. 8 je tak buat. Okey. Tak apa, tak apa. Okey, jadi masing-masing kita akan proceed kepada soalan 5, 6, 7, 8. Okey, jadi soalan 5, 6, 7, 8 dia punya bentuk dia berbeza sikit tapi konsep dia sama sahaja. Okey, jadi cikgu akan terangkan soalan 5 sampai 8 Dah ready ke semua? Nak dengar suara sikit? Dah ready ke? Dah. Okey. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan 5. Soalan 5, 7 sama dengan X per 2 tolak 4. Cari sebutan serupa. Mana sebutan serupa dekat sini? 4 dengan 7. Maksudnya 4 kena pergi jumpa 7. Jadi bila 4 nak pergi jumpa 7, simbol dia apa? Negatif. Jadi bila simbol dia negatif, dekat sini negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi dekat sini 7 negatif jadi positif 4. Sama dengan X per 2. 7 tambah 4 kita dapat 11 X per 2. Jadi dekat sini kita pindahkan 2 pula. Sebab kita nak tinggalkan X tu duduk sorang-sorang kan. Jadi dekat sini 2 pindah ke sebelah. X dan 2 dengan X tu di dalam keadaan pecahan. Bila dia dalam keadaan pecahan, maksudnya kita ambil bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi dekat sini kita akan dapat 11 darab dengan 2 sama dengan X. 11 darab dengan 2 kita dapat 22 sama dengan X. Inilah jawapan kita soalan nombor 5. Siapa yang tak dapat salin? Siapa yang tak dapat sila salin. Sila salin. Kalau tak bila lagi, betul cikgu cakap. Kalau tak bila lagi kita nak salin soalan macam ni. Okey, habis. Soalan nombor 6. Negatif 2 sama dengan X per 8 tolak 5. Kita pindahkan dekat sini 5 sebab 5 dengan 2 dia sebutan yang serupa. Ayat yang sama. Sebab apa ayat yang sama? Sebab konsep yang sama. Jadi 5 ni bila kita nak pindahkan, kita tengok simbol dia negatif. Jadi bila negatif pindah ke sebelah, maksudnya negatif, dia jadi positif. Jadi negatif 2 tambah 5 sama dengan X per 8. Ada yang lemah dekat sini. Ada yang salah tadi. Negatif 2 tambah dengan 5, kamu boleh terus tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 5, kamu dapat positif 3. Sebenarnya dekat sini kita baca 5 tolak 2. Sama dengan X per 8. Jadi dekat sini kita pindahkan 8. Sama 8 ni dia duduk dalam keadaan pecahan. Bila pecahan, bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Maksudnya 3 darab dengan 8 sama dengan X. 3 darab dengan 8 kita dapat 24. Jadi X tu sama dengan 28. X sama dengan 24. Jadi kalau kamu tengok apa yang cikgu buat dekat depan. Okey, setiap jalan kerja cikgu ke bawah. Ke bawah. Okey, kesilapan yang cikgu jumpa tadi. Yang pertama, dia letak sama dengan kat sini. Dia letak sama dengan. Dalam satu persamaan, kamu kena ingat, hanya ada satu sahaja simbol sama dengan. Jadi bila kamu dah ada sama dengan dekat tengah ni, tak perlu nak letak sama dengan dekat sebelah tu. Sebab dalam persamaan algebra, dia boleh ada satu sahaja simbol sama dengan. Itu kesilapan yang pertama cikgu jumpa. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke semua? Kesilapan tu jangan ulang tau. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Negatif 1 sama dengan 6 tambah X per 2. Okey, konsep yang sama. 1 ni dengan 6, dia sebutan yang serupa. Maksudnya 6 tu kena pindah ke sebelah. Tak nampaklah simbol 6. Jadi 6 ni bukan positif dekat depan. Jadi kalau kita nak baca 6 tu simbol dia apa? 6 ni positif. Simbol dia dekat belakang.
dan kita tak nampak dia punya simbol. Jadi dekat sini dia positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi kita baca negatif 1, negatif 6 sama dengan X per 2. Negatif 1, negatif 6, dekat sini kamu akan dapat negatif 7 sama dengan X per 2. 2 pindah ke sebelah dia jadi darab. Negatif 7 darab 2 sama dengan X. Negatif 7 darab dengan 2, kamu akan dapat negatif 14. Ini jawapan dia. Jadi perbezaan antara soalan nombor 5, soalan nombor 6, soalan nombor 7, apa benda? Perbezaan dia adalah pada cara kamu menyelesaikan soalan integer. Soalan nombor 5, integer positif dan positif. Soalan nombor 6, integer dia 1 negatif, 1 positif. Soalan nombor 7, integer dia 1 negatif, 1 lagi negatif. Dua-dua negatif. Itulah perbezaan antara soalan 5, 6, 7. Jadi sebab tu cikgu cakap, buat sebab daripada soalan ni bukannya cikgu main ambil je, cikgu pilih. Cikgu pilih. Setiap soalan pun ada reason dia. Jelas ke semua soalan 5, 6, 7? Boleh faham? Okey. Jadi soalan 5, 6, 7 dekat sini kamu kena betul-betul selesaikan. Kalau rasa tak boleh congak, ingat nasihat cikgu. Tekan kalkulator. Kalau rasa tak boleh congak, tekan kalkulator. Sebab apa? Sebab bila kamu dah tersilap tambah ataupun tolak, kamu dapat jawapan salah dekat sini. Kamu akan dapat jawapan yang salah dekat situ. Yang cikgu bulat warna merah. Bila jawapan tu salah, ikutlah kamu pindah ni betul. Bahagi jadi darab. Tapi kamu darab dengan nombor yang tak sepatutnya. Jadi dekat situlah akan berlaku kesilapan. Jadi kalau kita tak yakin, jangan congak. Kita pakai kalkulator. Dan sampai bila nak pakai kalkulator? Sampai kamu yakin kamu boleh congak. Fahamkan ayat cikgu tu betul-betul. Okey. Jadi habis dah soalan 5, 6, 7. Kita pergi kepada soalan nombor 8. Okey, jadi semua soalan ni salin Kalau kamu sempat warna-warni pen lagi lawa. Okey, nombor 8. 14 tolak X per 3 sama dengan 10. Jadi kat sini kita alihkan 14 sebab dia sama sebutan dengan 10. Jadi 14 ni simbol dia apa? 14 ni positif. Jadi bila positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita akan dapat 10 tolak 4. 10 tolak dengan 14, sorry. 10 tolak 14 kita dapat negatif 4 ni negatif 3. Okey, negatif X per 3. Ini dia keunikan pada soalan nombor 8. Keunikan daripada soalan nombor 1 sampai 7 cikgu tunjuk mana ni? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak ada simbol negatif. Sekarang bila dekat soalan nombor 8 dia ada simbol negatif. Jadi cara dia adalah kamu ambil negatif tu untuk 3. Ada negatif lah. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu. Dekat sini kita fikir negatif jadi positif atau bahagi jadi darab. Cikgu nak tanya kamu. Untuk alihkan negatif 3 ni kita pakai A ke B? Bagi tahu cikgu. A ke B? Ni A, ini B. Kita pakai A ke B? B, Kita pakai A ke B? Cikgu nak dengar suara sikit. Umar Rafiqi, berapa? A ke B? Tahu, tembok. Okey. Cara dia adalah ada yang cakap A dengan B. Salah. Siapa cakap A dengan B salah? Kenapa? Sebab kalau kamu nak memindahkan sesuatu, kamu boleh pakai satu je. Kamu tak boleh pakai dua-dua. Okey, habis kat situ. Ada orang cakap A. Sebab apa? Negatif jadi positif. Okey, kalau macam tu kenapa cikgu nak soal? Kenapa 2 ni kamu tak pergi pindah dia jadi negatif? Kenapa positif 8 tak pergi pindah jadi negatif 8? Kenapa positif 2 dekat soalan nombor 7 kamu tak pindahkan dia jadi negatif? Kenapa? Jadi dekat situ salah lah. Jadi dekat sini kita tak boleh pakai A. Kita tak boleh pakai A. Jadi dekat situ adalah
fokus kamu bila dia dalam keadaan pecahan, fokus kita adalah bahagi. Bila bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi negatif 4 darab jangan jadikan dia positif 3. Yang kita pindah sekarang ni adalah negatif 3. Jadi kita bawa juga negatif 3. Sebab fokus kita bukan tolak jadi tambah. Fokus kita bahagi jadi darab. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Ha. Okey. Negatif 4 darab negatif 3. Negatif dapat positif. 4 darab 3 dapat 12. Jadi jawapan dia positif 12. Okey, benda ni benda yang simple. Tapi cikgu yakin dalam kelas ni bukan semua orang tahu. Dan bila kita dah ada dalam UASA, cuba kamu bayang kalau X ni kamu nak pakai. Kamu dah cari dah X ni apa? Kamu nak pakai dekat persamaan lain. Cuba bayangkan. Kalau kamu salah kat sini, dekat persamaan seterusnya pun salah. Jadi hati-hati. Hati-hati apa? Bila dia dalam keadaan negatif, bukan tentang jadikan dia positif. Tapi sekarang bahagi tu dia jadi darab. Jelas ke semua soalan nombor 8? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan nombor 8, cikgu nak masing-masing ambil contoh soalan nombor 8, cuba buat soalan nombor 9. Hantar dekat cikgu. Nombor 9 ke tu? Nombor 9. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Bagus, Atiab. Dan bagus, cikgu suka. Okey, jadi dekat situ cikgu dah nampak dah. Wan Rifki dapat satu soalan nombor 9. Wan Rifki dapat satu. Tapi kalau dapat? saya ambil bateri. Dapat tapi dah dapat ni lah. Ambil bateri. Okey. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan nombor 9. Jadi soalan nombor 9 ni konsep dia sama sahaja macam nombor 8. Okey, 5 kita pindahkan dulu. Jangan tanya dah.
Kenapa 5 pindah lu? Daripada tadi cikgu jawab. 5 tu adalah sebutan serupa. Jadi kita pindahkan dulu. 5 ni positif jadi negatif. Jadi dekat sini kita dapat negatif 6. Okey. Jadi dekat sini fokus cikgu dekat soalan nombor 9 ni dekat sini. Jadi bila kita nak pindahkan 9, kita akan dapat negatif 6 bahagi jadi darab. Darab apa? Darab negatif 9 juga. Jangan jadikan dia positif. Tu ramai orang buat silap. Jadi dekat sini jawapan dia, kalaulah kamu tak boleh nak congak, kamu tekan je kalkulator, tolak 6 darab tolak 9. Dekat situ kamu akan dapat jawapan dia 54. Jadi soalan nombor 9 jawapan dia sama dengan 54. Jelas ke semua soalan nombor 9? Boleh faham? Boleh. Okey ke semua? Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Okey. Okey, jadi kita rehat sekejap. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Masing-masing boleh buka kamera. Ramai ni tidur ke apa ni? Umar Rafiki dah buka, Eden dah buka. Okey, Kak Irina dah buka, risau tertidur dah. Warifki, Nazhan, bagus. Mana lagi ni? Puteri Aina, Duaija, Khairil Mifzal. Okey, Natib. Okey, cikgu dah ada nampak Natib. Okey, setakat ni boleh follow ke untuk page yang pertama, bahagian yang pertama tu? Nazhan, okey Nazhan? Okey, cikgu. Okey, jadi kalau kamu rasa pening-pening kan, cikgu sendiri ada air kat sebelah. Kita minum air, kita makan kacang. Nakib boleh follow lagi ke lesson cikgu? Boleh. Okey. Jadi ni ramai tak buka kamera ni. Nanti sesi depan cikgu nak perketatkan ni, nak buka kamera semua. Cikgu nak yang terbaik. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan nombor 10. Apa beza soalan nombor 10 dengan soalan nombor 9? Okey, jadi ini highlight cikgu. Soalan nombor 10 macam mana nak selesaikan? Adakah dia sama sahaja macam kita selesaikan soalan nombor 9? Ataupun dia lain? Okey, jadi itu adalah highlight cikgu. Ini soalan nombor 10, ini soalan nombor 9. Apa beza? Cikgu bagi tahu setiap bentuk dia, perbezaan dia. Okey, soalan nombor 10, perbezaan antara 10 dengan 9 adalah dekat nombor 9, X per 9. Dalam pecahan dia, belah atas dia ada satu sebutan sahaja. Tapi dekat nombor 10, dalam pecahan dia ada dua sebutan. 1 dan 2. Sebutan pertama dan sebutan kedua. Jadi, macam mana nak selesaikan? Macam mana? Okey, jadi tengok dulu perbezaan dia. Okey, perbezaan dia dekat sini untuk nombor 9. 5 ni kita alih dulu. Okey, dekat soalan nombor 10. Kalau kita nak alih 5 ni, kamu tak boleh alih 5 ni. Kenapa? Sebab sebenarnya dia bukan 5. Apa maksud cikgu dia bukan 5? Tengok ke depan. Kalau cikgu cakap X tambah 5 per 3, sebenarnya dia dalam keadaan X per 3 tambah 5 per 3. Jadi kamu tak boleh alih 5 ni. Okey, jadi bila kamu nak alih 5 ni, 5 tu bukan 5, dia 5 per 3. Jadi dekat sini untuk soalan nombor 10, jangan alih 5 tu. Walaupun kamu tengok, dia sebutan yang serupa. Itu reason dia. Cikgu bagi tahu dah reason dia. Reason dia 5 ni dia bukan 5, tapi dia 5 per 3. Jadi nak alih mana dulu? Okey, jadi dekat sini, kita ada dah X. X tambah 5 per 3 sama dengan 12. Okey, X kita kat sini. Nak alih mana dulu? 5 ke 3? Jadi cikgu dah cakap jangan alih 5. Jadi sekarang kita alih 3.
Tu perbezaan nombor 9 dengan nombor 10. Jadi 3 dekat sini dia dalam keadaan pecahan. Jadi maksudnya dia dalam keadaan bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Tengok 12 bila kita pindahkan dia ke sebelah 3 ni bahagi, maksudnya kita akan dapat darab 3. Jadi belah atas ni maksudnya apa? Kita dah berjaya hilangkan dia punya pecahan. Jadi dekat sini sekarang bila 3 ni kita dah bawa pergi ke sebelah, jadi dekat sini kita akan jadi X tambah 5 sahaja. Jelas ke semua sampai dulu? Boleh faham ke? Okey. Jadi kita selesaikan. 12 darab dengan 3, kita dapat 36. X tambah 5. Jadi dekat sini tak ada isu. 5 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. 36 tambah dia jadi negatif. Jadi 36 tolak 5 kita dapat 31. Sebab tu cikgu bagi tahu kamu. Lain bentuk dia, lain konsep dia. Tapi bukanlah bermakna kita tak boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan. Perbezaan soalan 9 dengan soalan 10 cikgu dah bagi tahu. Soalan 10 dia ada 2 sebutan pada pecahan. Okey. Nakib, jelaskan Nakib soalan nombor 10 tunjuk ni, boleh faham? Okey. Khairil Mifzal ada tak kat situ? Selalu ada pakai spek. Aiden 9 dengan 10 ni Aiden boleh faham ke? Boleh. Okey. Khairina boleh faham ke soalan 10 tu cikgu selesaikan? Boleh. Okey. Umar Rafiki ada nak tanya soalan tak? Tak ada. Okey, habis. Okey, soalan nombor 10 dekat sini daripada penjelasan di soalan nombor 10, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Okey, jadi cuba masing-masing buat soalan nombor 10, rujuk soalan nombor 10, lepas tu cuba selesaikan soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Okey, hantar kat cikgu semua hantar kat cikgu. Bagus. Pandai. Upi seorang kau. Okey, bagus. Okey, bagus, pandai. Boleh pun buat. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi.
Okey, bagus. Dan cikgu, mantap. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Okey, wow ada 2 eja. Oh, 2 eja. Cikgu save tahu nombor 2 eja. Ha. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Okey, nombor 11 dengan 12 konsep dia sama sahaja macam cikgu terang pada soalan nombor 10. Okey, nombor 11 dan 12 ni nak selesaikan macam mana? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. 11 X tolak 4 per 11 sama dengan 9. Okey, jadi dekat sini kita nak selesaikan 11 dia dalam keadaan bahagi. Okey, bagus, hantar kat cikgu. Yang tengah buat hantar kat cikgu. Okey, yang dah siap, kalau salah cek. Kalau salah buat pembetulan. Okey, 11 ni bahagi. Bahagi kan pindah ke sebelah dia jadi darab. Cikgu dah bagi tahu dah. Cikgu, kenapa cikgu tak pilih 4? 4 ni bukan nombor 4. Dia 4 per nombor bawah 11. 4 per 11. Jadi susah kita nak pindah 4 per 11 tu. Jadi dekat sini kita hilangkan dia punya pecahan. Nampak ni tips daripada cikgu. Hilangkan dia punya pecahan. Jadi dekat sini X tolak 4 per 11 sama dengan 9. Kita pindahkan. Kita akan dapat 9 darab 11. 9 darab 11 kita dapat 99. X tolak 4. Baru pindahkan 4. X tolak dengan 4. Kan negatif 4. Bila negatif 4 pindah ke sebelah dia jadi positif 4. Jadi dekat sini kita dapat 103. X sama dengan 103. Itu jawapan nombor 11. Okey, soalan nombor 12. Sama sahaja konsep dia. Okey, jadi dekat sini bila kita nak pindahkan, kita pindahkan 8 dulu. Kita pindahkan 8 dulu. Jadi X tambah 3 sama dengan negatif 2. 8 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi bila dia pindahkan ke sebelah dia jadi darab, kita akan dapat negatif 16. X tambah 3 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 19. Ni jawapan nombor 12. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke semua setakat ni boleh faham ke? Boleh. Okey. Salin. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey, lepas ni cikgu nak bagi kebat sikit soalan. Tak adalah cikgu tak suruh kamu buat pun. Cikgu just nak kamu bagi tahu apa pindah apa pindah apa. Okey. Aiden Aiden dah sempat salin ke semua Aiden? Okey. Okey, jadi semua orang. Nazhan ada tak kat situ? Ada. Ada. Okey, jadi semua orang tengok dekat depan. Ada 2 dah bentuk cikgu bagi tadi. Apa? Bentuk pertama macam nombor 9, bentuk kedua macam nombor 10. Jadi semua orang. Cikgu nak semua orang. Kalau dia pecahan, dia sedikit confused. Kalau dekat page nombor 2, dia senang je. Dia senang je. Tak apa, nanti cikgu ajar. Okey, tapi dekat pecahan ni, dia jadi confused. Sekarang cikgu nak pergi kepada X tambah 3 per 7 tambah 2 sama dengan 3. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Kita nak cari X. Okey, kita ada 3, kita ada 7, kita ada 2. Cikgu nak tanya kamu semua. Kita nak kena pindah mana dulu? Kita nak kena pindah 2 ke, 3 ke, 7? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 7. Okey, kita pindah 7. Okey, cikgu dah dapat dah 7. Aiden, kita nak kena pindah mana? 3 ke, 7 ke, 2?
2. Okey, 2. Okey. Kak Irina, kita nak pindah mana? 7. 7. Okey. Nazhan, kita nak pindah mana Nazhan? 2. Okey, 2. Okey. Cikgu nak tanya Aiman, kita nak pindah mana? 3 ke 7 ke 2? Tak ada. Akilah, cikgu nak tanya Akilah. Kita nak pindah mana ni Akilah? 3 ke 7 ke 2? 2. 2. Okey. Okey, yang pertama cikgu ucapkan tahniah lah sebab tak ada siapa-siapa pun cakap kita pindahkan 3. Itu dah paling betul. Siapa yang cakap pergi pindah 3, cikgu dah jam dah. Cikgu dah jam dah. Okey, jadi dekat sini soalan ni bentuk dia sama sahaja macam nombor 9. Apa maksudnya? Masing-masing boleh tengok soalan nombor 9 lah. Ataupun soalan 1, 2, 3, 4 sampai nombor 9 ikut kamu lah. Okey. Jadi bentuk dia sekarang adalah dia ada satu pecahan. Dia bukan pecahan penuh. Maksudnya apa? Sini satu pecahan, sini bukan pecahan. Jadi jawapan yang betul dia menggunakan konsep nombor 1 sampai 9 tadi. Jadi dekat sini ni salin. Kamu tak buat soalan ni. Tapi cikgu nak tunjuk kod-kod kamu terjumpa. Tapi jaranglah kamu nak jumpa. Tapi at least apalah salahnya kita tahu. Okey, jadi dekat sini cikgu kaitkan dua bentuk yang kita dah belajar tadi. Itulah matematik ni pening ke? Pening. Tak, dia ada reason dia. Dia ada reason dia. Kenapa kita tak pindah 3? Sebab 3 ni dia dalam keadaan 3/7. Kenapa kita tak pergi pindahkan 7? Jadi kalau cikgu bagi tahu reason dia. Kalau kamu pindahkan 7 dulu, maksudnya kamu baca dia 2 ni 2/7. Sekarang ni di 2 je. Sebab tu kita tak pindahkan 3. Kita tak pindahkan 3 sebab 3/7. Kita tak pindahkan 7 ni sebab apa? Sebab 2 ni dia 2 je. Dia bukan 2/7. Bila keadaan kamu boleh pindah 7? Bila dia jadi macam ni. X tambah 3 tambah 2/7 sama dengan 3. Kalau dekat macam ni, ya. Kamu kena pindah 7 dulu. Dia boleh kompleks. Tapi fahamkan konsep tu. Kenapa tak pindah 7? Sebab 2 ni bukan 2/7. Dia bukan dalam keadaan pecahan. Jadi dekat sini kita pindahkan 2 dulu. X tambah 3/7. 2 tu positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Ni salin tau. 3 tolak 1 kita dapat 1. X tambah 3/7. Jadi dekat sini seterusnya 3 dengan 7 nak pindah mana pula? Cikgu nak tanya. 3 dengan 7 nak pindah mana pula? 7. Iya. Jadi berbalik kepada kita belajar tadi. Dekat sini kita pindah 7 dah. Okey, jadi X tambah 3. 1 darab 7 dapat 7. Baru kita pindahkan 3. 7 tolak 3 kita dapat X sama dengan 4. Inilah situasi dia. Situasi ni yang cikgu tunjuk dia boleh jadi kompleks. Tapi kamu jangan risau. Kamu tak jumpa benda ni. Jarang kamu akan jumpa dekat form 3, form 4, form 5. Kod-kod nanti dekat university. Kamu terjumpa. Tapi rasa ada je dekat form 5. Okey. Kamu terjumpalah soalan kompleks macam ni. Ingatlah apa yang cikgu ajar dua benda ni. Ni soalan nombor 9. Soalan nombor 10. Kalau kita nampak dia punya pecahan. Kenapa kita tak pindahkan 9 dulu? Sebab 5 ni bukan 5/9. Ataupun kenapa kalau kamu tak faham sangat? Kenapa? Sebab 2 dengan 3 adalah sebutan serupa. Ikutlah kamu nak pakai hujah yang mana. Dia banyak hujah. Kalau orang cakap saya suka aiskrim. Kenapa suka aiskrim? Okey, orang pertama cakap dia suka manis. Kenapa kamu suka aiskrim? Orang kedua cakap dia suka warna aiskrim. Dia ada banyak hujah. Tapi dekat sini dia ada 2 dengan 3 hujah dia adalah sebutan serupa. Samakan dulu sebutan serupa tu. Jelas ke semua? Boleh faham?
Okey. Okey, jadi kamu ingatlah kamu kena ingat sebutan serupa. Sebenarnya siapa faham tentang sebutan serupa ni? Okey. Okey, fahamkan sebutan serupa sebab kalau kamu faham sebutan serupa, kamu boleh pindahkan mana dulu. Kamu cari sebutan serupa. Kamu cari sebutan serupa. Ingat nasihat cikgu. Tak kisahlah soalan tu kompleks macam mana pun, kamu cari, kamu nampak nilai dia dan nilai tu adalah sebutan serupa. Jangan macam 3 ni tadi. 3 ni dia sebutan serupa tapi 3 tu dia bukan 3. Dia 3/7. Jadi kita tak nampak nilai dia. Jadi kita cari nombor lain. Aiden, macam mana? Jelas ke penjelasan cikgu dekat situ? Boleh faham Aiden? Boleh. Okey. Wan Naim ada ke Wan Naim dalam ni? Okey, tak ada. Okey. Habis. Okey, jadi kita masuk kepada muka surat nombor 2. Masa kamu dengan cikgu dah nak habis dah. Sekarang kita ada 25 minit je lagi. Okey, jadi untuk soalan muka surat nombor 2, dia lebih kamu dah familiar. Kamu dah familiar. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu akan terangkan soalan nombor 1. Senang je lah. Okey, jadi dekat soalan nombor 1, bila kita nampak kurungan, kita selesaikan kurungan dulu. Selesaikan kurungan. Yang ni kita dah belajar dah dekat pendaraban algebra. Cikgu dah ajar dah kamu. Okey. Selesaikan kurungan. Kurungan maksudnya apa semua? Apa maksud kurungan tu? Tambah, tolak, darab, bahagi. Kurungan tu tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Darab. Ya, pandai. Kurungan adalah darab. Darab mana? Darab di belakang kurungan. Darab di belakang kurungan. Belakang kurungan. Kalau belakang kurungan kamu nombor, maksudnya fokus kepada pendaraban antara nombor. Jadi dekat sini, 3 dalam kurungan X tambah 2 sama dengan 15. Buka kurungan, 3 darab dengan X. Kalau kamu tak jumpa nombor, kamu jumpa huruf, tak payah nak pening-pening gabungkan je 3X. 3 darab dengan 2, nombor darab dengan nombor. 3 darab 2 kita dapat 6 sama dengan 15. Itu jawapan dia. Kita dah buka kurungan. Okey, jadi cikgu nak tanya kamu, dekat sini kita ada huruf X. Tapi kita ada nombor 3 dengan nombor 6. Kita nak pindah mana dulu semua? Nombor 3 ke nombor 6? 6. Kenapa kita pindah nombor 6? Samaan serupa. Sebutan Sama. serupa. Ya, sebutan serupa. Sebab itulah kunci bagi algebra ni adalah sebutan serupa. Siapa yang dia boleh bezakan mana sebutan serupa, mana sebutan tak serupa, dia boleh selesaikan dah sebenarnya. Jadi 6 ni sebutan serupa dengan 15. Jadi kita pindah 6 dulu. Jadi jangan pening dah lepas ni. Habis kelas ni, habis bulan ni jangan pening. Nak pindah mana dulu? Okey, jadi dekat sini 3x 15. Ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 15 tolak dengan 6. Alamak, cikgu lupa. Kita dapat 9. 3 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Oh, cikgu lupa nak soal kamu. Okey, kalau kamu nampak huruf dengan nombor duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan darab jangan tersilap tu. Okey, jadi dekat sini X 9 bahagi dengan 3, kamu dapat 3. Okey. Jadi pada soalan nombor 1 ni, cikgu nak nasihatkan satu benda. Bila kita dah mula masuk sekolah menengah ni, memang kamu akan pergi darab, dia pindah dia jadi bahagi. Cikgu nak kamu biasakan bahagi tu menjadi pecahan. Buat dia dalam bentuk pecahan. Biasakan dia dalam bentuk pecahan. Jadi 9 kat sini memang kamu nampak 9 bahagi 3. Tapi nak tulis tu, tulis dalam bentuk pecahan. Cikgu nak kamu biasakan tulis dalam bentuk pecahan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau dekat sini, kalau kamu kita berbalik kepada soalan nombor 11 dengan 12. Kalau X tambah 3/8, kita biasakan, ni cikgu bagi tahu kenapa sebab kamu nak masuk form 3, X tambah 3/8, kamu nak pergi buat macam ni ke?
Salah. Siapa buat macam ni salah. Jadi macam mana betul dia? 3 ni bukan 3 je bahagi 8. X pun kena bahagi 8. Jadi kita kena letak kurungan. Pening kan? Jadi kalau tak nak pening, macam kat depan ni, mulai daripada sekarang. Bila kamu nampak bahagi, pastikan kamu buat di dalam bentuk pecahan. Susah ke? Tak susah. 3 bahagi 9. Ataupun kita pergi buat 9 bahagi 3. Nak tukar kepada bentuk pecahan, nombor pertama tulis dulu. Baru tulis nombor kedua. 9/3. Jelas ke semua soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan nombor 1, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 2, 3 dan 4. Kita bagi sekaligus. Okey, cikgu bagi masa. Kelak ke banyak? Kalau banyak, cikgu bagi 2 dengan 3 je lah. Sebab masa kita dah nak habis dah. Ada lagi 20 minit je. Okey, cuba daripada contoh yang cikgu bagi dekat soalan nombor 1, cuba selesaikan soalan 2 dan 3. Lepas ni kita pergi kepada bentuk yang terakhir. Okey, ni cikgu bagi 4 minit lah. Satu soalan 2 minit. Tapi kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya je tau. Cikgu okey je. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Ada 2 orang dah hantar kat cikgu. Okey, bagus. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Soalan nombor 2 dengan 3.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2 dengan nombor 3. Ada lagi yang confused macam mana nak selesaikan soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Jadi cikgu nak mula buat kat depan. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat dekat depan. Nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak mula buat kat depan? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, konsep yang sama. 2x tambah 5 sama dengan 24. Selesaikan kurungan ni dah biasa sangat dah. 2 dengan x. 2 darab x. Huruf darab nombor. Gabungkan je 2x. 2 darab pula dengan 5. Dekat situ kamu boleh tekan kalkulator kalau kamu rasa kamu takut tercuai. Jadi 2 darab dengan 5 kamu dapat 10. Jangan lupa 10 ni letak positif. Sama dengan 24. Okey, jadi x kita dekat sini. Kita ada nombor 2 dengan nombor 10. Kita nak alih mana semua? Nak alih nombor 2 dulu ke nombor 10? Nak alih mana? Nombor 2 ke 10 dulu? 10. Nombor 2 ke 10? Cikgu nak tanya. 10. Okey, pandai. Kita alihkan 10. Kenapa kita alihkan 10 dulu? Samaan serupa. Bukan persamaan, sebutan. Sebutan serupa. Okey. Dia sebutan serupa. Itu maksud dia. Okey. Jadi 10 ni pindah ke sebelah. 10 silap warna . Okey, jadi 2x. Bila kita pindahkan 10 ke sebelah, 10 ni positif, pindah dia jadi negatif 10. 2x, 24 tolak dengan 10, kita dapat 14. 2 ni darab pindahkan ke sebelah, dia jadi bahagi. 14 bahagi 2, x tu 14 bahagi 2, kita dapat 7. Ini dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham soalan nombor 2 ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 3. 6x tolak 9 sama dengan 12. Jadi dekat sini, macam biasa, macam dekat sebelah tu. 6 darab x, kita dapat 6x. 6 darab dengan negatif 9. Jadi 6 darab negatif 9, kita akan dapat, jangan lupa, negatif 54. Sama dengan 12. Jadi macam cikgu bagi tahu tadi, pindahkan 54. Kenapa 54 dengan 12 ni sebutan serupa? Jadi 54 pindah ke sebelah, kita akan dapat, ni negatif kan? Jadi dia jadi positif. Jadi 12 tambah 54, kita dapat 66. 6x. 6 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 66 bahagi dengan 6. Jadi x sama dengan 11. Inilah jawapan soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Jelas ke semua soalan nombor 2 dengan 3? Ada soalan ke nak tanya cikgu? Kak Yarina, ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Aiden, ada soalan tak nak tanya cikgu Aiden? Ada. Okey. Jadi itulah kita punya soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Jadi dekat sini cikgu langkah. Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, cikgu akan pergi kepada 9, 10, 11, 12. Jadi soalan yang kita nak buat sekarang, kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Okey, daripada 9, 10, 11, 12, cikgu akan buat satu soalan, iaitu soalan 9. Daripada soalan nombor 9, cikgu nak kamu buat nombor 11. 10 dengan 12 nanti dulu. Okey, jadi kita pergi dulu kepada soalan nombor 9. Soalan nombor 9, 2, 3x tolak 1 tambah 3 sama dengan 21. Jadi dekat sini, benda yang sama.
kamu nampak, alamak dah panjang lah. Tapi bila dia ada di dalam kurungan, kita selesaikan macam biasa. Kita selesaikan 2 darab 3x. 2 darab 3 kita dapat 6x. Terus 2 darab negatif 1. 2 darab negatif 1 kita dapat negatif 2. Tambah 3 sama dengan 21. Ni jawapan dia. Kita dah buka kurungan. Jadi dekat sini, lepas kamu buka kurungan, kena ingat satu benda. Lepas kamu buka kurungan, tengok mana satu sebutan serupa. Mana sebutan serupa dekat sini? Ni 2, ni 3. Kan dua-dua ni tak ada huruf sebelah dia. Jadi kamu boleh selesaikan tu dulu. 6x negatif 2 tambah 3, kita dapat tambah 1 sama dengan 21. Okey. Tambah 1 pindah ke sebelah. Jadi bila tambah 1 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 1. 6x sama dengan 21 tolak 1, kita dapat 20. 6 ni darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi bila dia jadi bahagi, kita dapat 20 bahagi dengan 6. Okey, 20 bahagi dengan 6 ni kalau kita tekan kalkulator. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. 20 bahagi 6 dapat berapa semua? 3.33. Okey, 3.333333. Bila kamu dapat perpuluhan dia panjang macam tu, 3.3333333, kamu jangan tulis jawapan dalam perpuluhan. Ini dia. Kamu jangan tulis jawapan tu dalam keadaan perpuluhan. Jadi nak buat macam mana? Kamu bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Dan pecahan tu mesti termudah. Dan termudah dekat situ, sila bagi jawapan untuk pecahan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Itu cara dia. Jadi macam mana nak tekan? Tak payah. Kamu tekan Shift ABC. Okey, masing-masing cuba tekan Shift ABC. Dapat berapa jawapan dia? 20. Kamu dapat 3.3333 ni. Okey, cuba tekan Shift ABC. Dapat berapa? 3/1/3. Okey, tekan lagi Shift ABC. Itu sebut pecahan wajar. 10/3. Ya, ambil 10/3 sebagai jawapan. Jangan ambil dalam keadaan perpuluhan. Jangan juga ambil dalam keadaan 3/1/3. Walaupun betul. Betul juga. Sebab apa? Sebab bila kamu ambil macam ni, kalaulah situasi tu, X tu kamu kena masukkan dekat persamaan lain, macam ni kamu nak selesaikan 3/1/3X. Pening. Dia pening. Melainkan 10x/3. Kita tahu kat sini ni kita pindah 3, kita pindah 10. Ni kalau kat sini 3 ni nak buat macam mana? 3 yang besar tu. Jadi itu situasi dia. Jadi dekat situ kita nampakkan untuk pecahan ada 2 je nombor, satu belah atas, satu belah bawah. Tak perlu nak nampakkan dia punya nombor yang besar tu. Jadi inilah situasi kat mana kita pakai pecahan tidak wajar. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, inilah jawapan dia. Okey, kita buat soalan yang terakhir. Tak cukup masa. Okey, kita buat soalan yang terakhir. Cikgu nak masing-masing berdasarkan penerangan cikgu tadi, cuba buat soalan nombor 10. 2x tambah 1 tambah 3x sama dengan 37. Okey, ini soalan terakhir dah. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba selesaikan soalan nombor 10. Okey, yang dah tutup kamera tu boleh buka kamera.
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Hantar kat cikgu Okey, bagus 2 eja. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, kita akan buat soalan nombor 10 yang terakhir. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera, nak habis dah ni. Okey, cikgu akan selesaikan 2 darab dengan X, kita dapat 2X. 2 darab dengan 1, kita dapat 2. Tambah 3X sama dengan 37. Jadi dekat sini 2X dengan 3X. Kita selesaikan dulu sebab dia sebutan serupa. Tadi kita selesaikan 2 dengan 3. Sekarang kita selesaikan 2X dengan 3X. Sebab apa? Sebab dia sebutan serupa. Jadi dekat sini kita dapat 5X tambah 2 sama dengan 37. Jadi kita alih 2. Kenapa? Sebab 2 dengan 37 tu sebutan serupa. Jadi dekat sini 37, 2 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 37 tolak 2 kita dapat 35. 5X, 5 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 35 bahagi 5, X sama dengan 7. Ini jawapan dia. Jadi perbezaan untuk soalan nombor 9 adalah lepas kita buka kurungan, kita nampak 2 dengan 3. Lepas kita buka kurungan untuk soalan nombor 10, kita nampak 2X tambah 3X. Dia ada huruf X pula. Jadi janganlah kamu memilih. Kamu tetap kena faham. Bila dia sebutan serupa, dia boleh diselesaikan. Kalau dekat sini kita selesaikan tolak 2 tambah 3. Kalau dekat sini kita selesaikan 2X dengan 3X. Jelas ke semua? Nombor 9 dan 10 boleh faham ke yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey, salin. Okey, jadi kita punya kelas dah ke penghujung. Buka kamera sikit, cikgu nak tengok sikit. Okey, jadi untuk sesi depan cikgu minta izin beli buku. Boleh ke semua? Kita beli buku untuk sesi depan. Aiden, okey Aiden, cikgu minta beli buku. Boleh? RM10 je, RM10 67 sen macam tu je lah. Nanti cikgu bagi link dalam WhatsApp group Akilah, jelas ke Akilah kelas kita untuk malam ni? Boleh faham semua? Faham. Okey. Arisa, boleh faham ke Arisa kelas kita untuk malam ni?
Koma ni dah risau. Okey, jadi sekarang dah pukul 10.30. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa. Oh, boleh. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.